Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan rakan sekumpulan saya, Nurul Hanini dan Nur Aini Syafiqah akan membentangkan mengenai model Azure. Jadi, um, model Azure ni merupakan satu rujukan kepada guru di mana guru boleh merancang secara sistematik supaya alat dan bentuk pengajaran yang digunakan akan memberi kesan kepada proses pengajaran dan proses pembelajaran. Jadi, penggunaan model Azure ni kami guna pada subjek Bahasa Melayu iaitu menggunakan topik kekeluargaan, mengambil masa 1 jam iaitu 60 minit dan digunakan pada kelas tahun 2D5. Jadi, mulanya iaitu analisis of learner ataupun bahasa Melayu dia ialah analisis ciri-ciri pelajar. Analisis pelajar ni ialah menganalisis kumpulan sasaran atau pelajar kita adalah penting untuk membantu kita merancang pengajaran pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Ciri-ciri umum pada analisis of learner ni, kelas 25 mempunyai 30 orang murid yang terdiri daripada 16 perempuan dan 14 lelaki yang kesemuanya berumur 8 tahun. Secara amnya, murid-murid ini berada di tahap pencapaian yang sederhana dan terdapat sebilangan kecil iaitu sebanyak 15% boleh meningkat ke tahap yang lebih tinggi. Selain itu, latar belakang sosioekonomi bagi murid 2D5 ini adalah sederhana di mana ibu bapa mereka bekerja di sektor kerajaan. Pengetahuan sedia ada, murid telah mempunyai pengetahuan mengenai kata hubung. Gaya pembelajarannya, murid mempunyai pelbagai gaya pembelajaran di dalam bilik darjah, tetapi yang paling menonjol ialah gaya pembelajaran kinestetik. Antara kaedah yang digunakan adalah melalui kaedah lisan atau pertuturan, kerja individu dan secara berpasangan. Seterusnya, state of objective iaitu bermaksud menyatakan objektif. Pernyataan objektif prestasi dalam merancang sesuatu pengajaran adalah amat penting bagi seorang guru dalam menentukan apa jenis multimedia yang ingin digunakan. Objektif ialah suatu pernyataan yang spesifik tentang kebolehan atau prestasi yang akan dipelajari atau ditunjukkan oleh pelajar selepas mengikuti pelajaran tersebut. Objektif juga penting untuk menentukan corak dan jenis penilaian yang akan dibuat pada akhir pembelajaran. Jadi, berdasarkan ini, objektif yang telah dibina, pada akhir pembelajaran, murid dapat mendengar dan mengecam ayat tunggal dan ayat majmuk yang didengari. Yang kedua, melakukan dialog pendek menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan intonasi yang sesuai. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan pembentang saya. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan kepada S yang kedua, iaitu select methods, media and materials, ataupun dalam bahasa Melayunya memilih kaedah, media dan juga bahan. Baiklah, dalam komponen ini guru harus memilih kaedah, media dan juga bahan berdasarkan beberapa faktor seperti ciri-ciri murid, bentuk objektif, pendekatan pengajaran dan juga situasi pengajaran yang dipilih. Jadi, perancangan pengajaran yang baik memerlukan pemilihan media, kaedah dan juga bahan sumber yang dibuat secara teratur dan sistematik. Oleh itu, kaedah yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ini ialah guru akan memulakan pengajaran dengan menunjukkan sebuah video tentang lagu keluarga. Seterusnya, murid akan menonton video tersebut sambil mendengar video tentang lagu keluarga.
Jadi kaedah di sini guru haruslah menggunakan kaedah yang sesuai dengan latar belakang murid. Latar belakang murid yang pelbagai. Di mana guru perlulah menilai dari segi pengalaman murid, gaya pembelajaran murid dan juga objektif pembelajaran pada hari tersebut. Seterusnya media dan juga bahan. Bagi media dan juga bahan, guru menggunakan video dan gambar berdialog sebagai bahan rangsangan. Seterusnya penggunaan aplikasi seperti Powtoon, Wheel of Names dan juga Canva serta petikan teks. Seterusnya, utilizing media and materials ataupun dalam bahasa Melayunya menggunakan media dan juga bahan. Dalam komponen ini ia terbahagi kepada 3 iaitu semak atau pratonton bahan sumber. Yang kedua, sediakan bahan dan yang ketiga, sediakan persekitaran yang sesuai. Bagi semak atau pratonton bahan sumber, guru haruslah menyemak ataupun mengkaji bahan yang dipilih sebelum menggunakan bahan tersebut dalam kelas untuk memastikan bahan-bahan yang dipilih benar-benar sesuai dengan murid, objektif dan sebagainya. Jadi dalam komponen ini berdasarkan tajuk yang dipilih, guru perlulah bersedia dengan meneliti serta memahami topik sebelum memperkenalkannya kepada murid. Guru hendaklah memastikan segala rangsangan mencukupi. Sebagai contoh, guru mencari video tentang lagu keluarga di YouTube seperti yang telah saya katakan sebentar tadi. Seterusnya, selepas guru menyemak ataupun melakukan pratonton, guru haruslah menyediakan bahan. Di mana guru haruslah memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dengan menggunakan bahan seperti LCD, komputer riba dan sebagainya. Dekat sini guru haruslah memastikan bahan tersebut mencukupilah untuk memastikan proses PDP pada tersebut berjalan dengan lancar. Dan akhir sekali, menyediakan persekitaran yang sesuai. Seperti yang kita tahu, persekitaran yang sesuai ini dapat menghasilkan proses PDP yang berkesan. Oleh itu, guru haruslah memastikan penyusunan media dan juga bahan sumber mudah untuk dicapai ataupun dilihat oleh murid. Maksudnya persekitaran pembelajaran yang kondusif lah. Dan pastikan bahan-bahan tersebut berada dalam keadaan baik. Jadi berdasarkan tajuk yang dipilih, guru haruslah memastikan keadaan kelas berada dalam keadaan yang kondusif dan baik seperti yang saya katakan tadi. Kelas yang kondusif dapat merangsang minat dan juga semangat murid untuk terus belajar. Jadi saya serahkan kepada rakan kumpulan saya yang seterusnya, Aini. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami iaitu Require Learners Participation yang bermaksud penglibatan pelajar. Okey, dalam tahap ni kita melibatkan dan mendorong pelajar untuk melibatkan aktif dalam sesuatu pembelajaran tu. Jadi guru perlu merancang aktiviti yang melibatkan pembelajaran secara langsung seperti perbincangan kelompok, tugas kolaboratif. Contohnya seperti dalam model Assure yang telah kami sediakan, tugasan individu diberikan kepada setiap murid. Di sini kita boleh tengok penglibatan semua murid dan mendengar arahan guru untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Dan tugasan individu ni juga dia menggalakkan murid supaya bergiat aktif dalam bersoal jawab dengan guru. Untuk tugasan berkumpulan pula, murid dibahagikan kepada 5 kumpulan yang mempunyai 6 orang murid untuk satu kumpulan. Kumpulan yang mendapat 2 kata kerja perlu berlakon dan menggunakan ayat majmuk berdasarkan kata kerja yang diperoleh. Jadi require learners participation ni perlu diaplikasi dalam model Assure supaya guru boleh melibatkan pelajar secara aktif. Dan model Assure yang terakhir iaitu evaluate and revise. Evaluate and revise ni bermaksud menilai dan menyemak semula. Pada tahap ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan keberkesanan pengajaran. Jadi dalam model ini guru akan bersoal
jawab dengan murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran akan diakhiri dengan meminta murid untuk membuat rumusan tentang perkara yang mereka fahami berkaitan tajuk tersebut, dan guru akan memberikan ganjaran serta pujian kepada setiap murid atas sikap murid yang menyayangi keluarga. Jadi hasil penilaian yang guru telah rumuskan daripada murid-murid dapat digunakan untuk menyamak semula dan meningkatkan pengajaran pada masa depan. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.